Malaysia Indonesia sudah lama terjalin sejak dari abad yang ke-7, sejak Sriwijaya lagi telah pun tercatat dalam lebaran sejarahnya. Dan kini dengan dua pemimpin antara Malaysia dan juga Indonesia, Datuk Seri Najib dan Bapa Jokowi dari Indonesia, Presiden Indonesia yang akan datang ke Malaysia, kita melihat hubungan dua hala ini. Dan ketika ini sudah hampir 100 hari, malah mungkin sudah lebih, Bapa Presiden Indonesia diangkat sebagai Presiden. Jadi bagaimana dari segi senario politik dan juga keadaan semasa di Indonesia, Bapak? Sejak pemerintahan Indonesia diambil alih oleh Joko Widodo Oktober tahun lalu, seluruh rakyat Republik itu memberi mandat besar ke atas tampuk pimpinan baharu yang mereka pilih untuk membawa perubahan yang diimpikan sekian lama. Atas dasar ke arah matlamat yang dirancang bagi mengekalkan hubungan baik yang sedia terjalin oleh pemimpin terdahulu, Presiden Republik Indonesia itu yang lebih dikenali dengan gelaran Jokowi memilih Malaysia sebagai destinasi lawatan rasmi pertamanya ke luar negara. Setinggi penghargaan apabila Malaysia diberi penghormatan sebagai negara pertama lawatan rasmi oleh Presiden ini dan pastinya memperlihatkan hubungan erat yang sangat jelas antara Malaysia dengan Indonesia. Kunjungan kenegaraan pertama Jokowi ke negara-negara sahabat di Asia Tenggara akan melibatkan 3 isu utama, iaitu mengenai kedaulatan, kerjasama ekonomi dan perlindungan warga negara yang akan dibahas dalam kunjungan ke 3 negara termasuk Malaysia, Brunei dan Filipina. Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Seri Zahrin Muhammad Hashim memaklumkan dalam lawatan rasmi berkenaan, Presiden Indonesia itu dijadual mengadakan perbincangan dua hala dengan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Presiden Jokowi dijadual melawat kilang Proton setelah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pernah membangkitkan cadangan mengenai projek kereta ASEAN dalam pertemuannya ketika Jokowi mengangkat sumpah sebagai Presiden Indonesia hujung tahun lepas. Pak Jokowi berencana akan mengunjungi Proton, pabrik mobil Indonesia Proton. Dalam rangka siapa tahu bisa kita bekerjasama sehingga bagaimana mengembangkan Proton ini menjadi mobil ASEAN, ya, karena Indonesia mempunyai populasi pekerja yang banyak, siapa tahu nanti bisa dirintis pembangunan pabrik di Indonesia, ya, sehingga Proton nanti suatu saat bisa menjadi mobil ASEAN. Ini sedang dalam penjajakan, penilaian, bagaimana kita bisa win-win solution, merencanakan bisnis bersama dengan baik. Okey, jadi Selepas Malaysia, kunjungan kenegaraan seterusnya menuju ke Brunei dan diikuti Filipina, iaitu mulai pada 5 Februari dan akan berakhir 9 Februari ini. Diharapkan lawatan ini memberi impak yang lebih baik terhadap pembangunan dan ekonomi yang lebih kukuh bagi kedua-dua negara, malah negara ASEAN sejagat. Dan sangat mengharapkan hubungan Indonesia-Malaysia ini menjadi tetap erat seperti sekarang ini, ya, ada rasa percaya kita untuk sama-sama maju dan sama-sama sejahtera di dalam rangka kehidupan di dunia ini. ya. Kunjungan Jokowi dialu-alukan oleh seluruh rakyat dan kerajaan Malaysia dan kami menzahirkan ucapan tahniah kerana meneruskan legasi pemimpin terdahulu terus memacu hubungan erat antara Malaysia dengan Indonesia dan kami ucapkan selamat datang ke Malaysia. Laporan Syahruliza Abu Hassan untuk Selamat Pagi Malaysia. Baik, kita beralih pula kepada satu lagi perkembangan dan keterujaan negara kita sebagai pengerusi ASEAN untuk tahun 2015. Saya kira ramai yang sudah pun memberikan tumpuan kepada kita. Saya berbesar hati dua individu yang sudah langsung bergerak begitu aktif dan mengangkat ekonomi sama ada domestik ataupun di peringkat ASEAN sendiri. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kiri saya yang berhormat Dato' Amir Samsudin, merupakan Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Assalamualaikum, Abi. Waalaikumsalam. Sihat, Abi, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga kita dah bersua 2 minggu lepas Tuan Syed Nabil Jeffrey, Setiausaha Agong Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita nak memberi fokus perihal Komuniti Ekonomi ASEAN. Keterujaan kita
untuk menjadi pengurusi ASEAN perlu disokong dengan ekonomi yang kukuh, dalaman, dan juga kita nak mengangkat bersama negara-negara jiran untuk bergabung. Jadi kepakaran kita, kesungguhan kita, kerja kita sekarang ini bagaimana agaknya, Datuk? Pertama, terima kasih kerana jemput kami. Sebenarnya dapat kami terangkan lebih jelas lagi tentang AEC ataupun ASEAN Economic Community yang lebih menjurus kepada membangunkan ekonomi di rantau ASEAN. Ya, artinya kita nak tingkatkan perdagangan, jumlah perdagangan. Sekarang jumlah perdagangan sekitar 2.6 trilion dalam konteks ASEAN itu sendiri. Dan Malaysia adalah sebahagian daripadanya. Jadi kalau kita bercakap tentang meningkatkan ekonomi di ASEAN, banyak perkara yang perlu kita lihat. Tapi yang penting ialah selain daripada meningkatkan kualiti barangan ataupun perkhidmatan, ialah bagaimana barangan dan perkhidmatan ini dapat free flow ataupun dapat saling berinteraksi ataupun saling keluar masuk dalam rantau ASEAN antara satu negara dengan satu negara. Itu paling penting sekali. Artinya bukan saja soal cukai import yang patut dihapuskan, tetapi juga ialah soal untuk membuang ataupun mengetepikan halang-halangan bukan tarif, seperti perlindungan kepada barangan tertentu yang tidak yang boleh menjejaskan hubungan dagang antara negara dengan negara, kecuali kalau atas sebab-sebab yang kukuh seperti nak melindungi petani ataupun pesawah, itu soal lain. Tapi umumnya mestilah berlaku free flow dalam bahasa Inggerisnya ke atas semua dagangan, sama ada barangan ataupun perkhidmatan di antara negara-negara ASEAN. Bebas untuk kita ekspor dan bebas untuk kita import. Yang juga melibatkan hubungan pengangkutan yang cekap dan sebagainya. Itu di antaranya lah. Okey, ada 4 sasaran utama bila kita menyentuh mengenai AEC ataupun Komuniti Ekonomi ASEAN. Antaranya, Datuk, seperti pasaran tunggal dan pusat pengeluaran, kawasan ekonomi yang berdaya saing, kawasan pembangunan ekonomi yang sama, dan juga memastikan agar ASEAN itu terus diintegrasikan dengan ekonomi global. Untuk nak merealisasikan ataupun nak mencapai 4 sasaran utama ini, saya rasa perhubungan erat di antara negara-negara ASEAN itu perlu kukuh, perlu ada perimbangan yang lebih saksama. Ya, sebab itulah persidangan pada kali ini lebih fokus kepada komuniti, di mana ada tiga tonggak atau pilar, iaitu tonggak keselamatan dan politik, tonggak ekonomi dan juga tonggak budaya dan sosial. Ketiga-tiga tonggak ini penting untuk mengeratkan hubungan antara negara-negara sebagai satu komuniti, mana saling hormat menghormati, saling bekerjasama, saling berkolaborasi dan sebagainya. Yes. Hubungan ini lebih erat dan memudahkan untuk menjalinkan hubungan ekonomi yang lebih mantap bagi faedah semua. Tidak berlaku jurang yang besar status ekonomi antara negara-negara di rantau ASEAN dan sebagainya lah. Ya. Okey. Mewakili dari Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN besar itu. Tadi Datuk dah bangkitkan perihal merapatkan jurang. Untuk kita nak berimbangi, kita sudah maklum di peringkat ASEAN itu sendiri ada negara maju, negara membangun dan negara yang kurang maju. Bagaimana agaknya mungkin ada usaha satu persediaan daripada kita dalam merapatkan lagi jurang antara kesemua negara ASEAN, Tuan Syed? Ya, memang naluri ASEAN ni ada perbezaan jurang dari segi kedudukan ekonomi antara negara-negara. Tapi sebagai contoh Malaysia, kami dalam kedudukan baik untuk kongsi sistem piawaian ataupun orang kata best practices dari segi membangunkan ekonomi. Jadi kita boleh menjadi contoh
pada negara-negara ni untuk merapatkan jurang. Pada masa yang sama, ASEAN ni dia berfungsi dari segi konsensus. Jadi dia tak ada macam di Eropah di mana dia menggunakan konsep commission. Jadi semua berdasarkan dari segi persetujuan antara negara-negara. Jadi negara-negara yang di hadapan seperti Malaysia, Singapura perlu lebih terbuka untuk membantu ekonomi mereka untuk lebih bangkit. Jadi yang ni secara tak langsung boleh mendatangkan manfaat kepada ekonomi kita di Malaysia. Sebagai contoh, untuk meningkatkan lagi tahap ekspor barang-barangan Malaysia pada negara-negara ini. Sampai masa yang sama, sektor perkhidmatan. Jadi kita ada banyak kepakaran dan kebolehan yang boleh dikongsikan. Jadi kita boleh keluar ke negara-negara yang kurang maju ni untuk bantu. PKS kita tidak akan abaikan. Kita tidak akan pinggirkan. Di sebalik kita nak membangunkan keseluruhan negara ASEAN itu sendiri. Ada penumpuan yang lebih spesifik? Ya, sektor PKS sekarang ni mewakili lebih dari 97% daripada ekonomi ASEAN itu sendiri. Jadi sebagai pemacu komuniti ekonomi ASEAN ini sendiri, saya rasa sektor PKS dilihat sebagai pemacu utama. Ya, seperti yang Hisham bangkitkan tadi ni, ada beberapa sektor seperti sektor pertanian, sektor perkilangan seperti yang Dato' Hamim sebut tadi, dan jadi segi perkhidmatan, sektor perkhidmatan. Malaysia banyak mempunyai kepakaran yang kalau boleh saya nak tekankan. Jadi dari segi kepakaran dari segi pertanian, dari perkilangan. Jadi semua ni dia orang panggil skill labour. Dan yang ni satu aset bagi Malaysia dalam ASEAN ni sendiri. Kalau boleh saya tambah, yang penting ialah hasrat pemimpin negara ASEAN ni ialah untuk menjadikan rantau ASEAN sebagai salah satu daripada kuasa ekonomi pada masa yang akan datang. Artinya kita tingkatkan ekonomi di rantau ini. Kalau sekarang kita nombor 7 dari segi daya saing ekonomi di rantau di dunia ni, kita perlu bangun dan dapat tingkatkan pendapatan bukan sahaja negara, malahan penduduk di rantau ASEAN ini. Jadi kita ada market, kita ada pasaran di rantau ASEAN. Kalau ada jurang yang besar antara satu negara dengan negara, ataupun pendapatan ada yang kecil atau besar, kita tak dapat untuk menjana pasaran yang besar di situ. Kita hanya mungkin kaya dari segi bilangan penduduk, tetapi kita tidak kaya dari segi kuasa beli. Kita perlu berurus niaga dengan mereka, kita perlu barang kita perlu jual barang kita, perkhidmatan kita dan sebagainya. Tetapi adakah mereka ada cukup duit ataupun wang untuk mereka beli? Jadi inilah di antara perkara yang ditekankan. Artinya taraf penduduk juga perlu ditingkatkan di rantau ASEAN ini. Satu perkara yang kita sedia maklum, Malaysia sudah cukup terkenal sebagai pemangkin kepada hab halal itu sendiri. Saya rasa ini potensi yang cukup besar untuk diperluaskan, Datuk. Dalam konteks ASEAN, anggaran penduduk yang beragama Islam hampir-hampir 300 juta. Kalau kita bandingkan dengan buna China cuma 100 juta ataupun bunda-bunda lain. Tapi dua perkara. Pertama, kita saling kenal antara masyarakat dalam ASEAN ni, dan kita lebih rapat dari segi mengamalkan agama Islam. Jadi mudah untuk kita bukan sahaja berinteraksi, malahan memahami tentang keperluan produk halal. Jadi pasaran sudah ada. Cuma yang penting ialah kolaborasi ni, bekerjasama. Dan juga perlunya pemain-pemain industri halal ni lebih aktif dan lebih berinteraksi antara satu sama lain supaya dapat berkongsi kefahaman. Sebab masyarakat ni berbeza pemahaman tentang produk halal, bukan saja makanan, malahan juga
kosmetik, farmaceutical, Perkhidmatan juga. ingredient, perkhidmatan kewangan dan sebagainya. Yang penting pasaran itu ada. Dan ini merupakan seperti yang Sudah sebut tadi, merupakan satu daripada peluang yang besar yang sepatutnya kita ambil kesempatan. Artinya kita perlu menyediakan produk halal itu sendiri dan kita pasarkan di rantau ini daripada kefahaman tentang keperluan penggunaan produk halal yang berbagai-bagai, sama ada barangan dan juga perkhidmatan. Ada nak tambah tu Syed, perihal halal, ada kesediaan kertas kerja yang spesifik daripada pihak anda? Ya, saya setuju dengan John Muhammad Datuk. Dari segi sektor halal ni adalah satu sektor yang patut kita kedepankan. Dari segi kepakaran, saya rasa memang kepakaran sektor halal ni memang Malaysia mempunyai kepakaran kalau boleh dikongsikan. Jadi boleh menjalinkan lagi dagangan lebih bebas, barangan dan juga perkhidmatan. Dan seperti yang Muhammad Datuk sebutkan tadi, hampir setengah daripada jumlah penduduk ASEAN adalah umat Islam. Jadi ini satu pasaran yang besar kalau dapat dibangkitkan. Kita punya ruang yang sangat terhas ini, Datuk. Sedikit pandangan balas pada Datuk sendiri mengenai pembentukan untuk mata wang ASEAN itu sendiri. Bagaimana ia boleh direalisasikan? Sebab kita dah tengoklah pro dan kontranya. Seperti yang saya sebut tadi kan, ada pro dan kontra. Dan di kalangan pemimpin ASEAN nampaknya belum ada satu komitmen yang bersungguh-sungguh. Ataupun untuk tempoh yang sekarang ni belum boleh dijaga satu perkara yang realiti lah. Maknanya masih belum timbul lagi soal itu. Tapi jangka masa panjang itu kita tidak boleh nafikan. Dan seperti juga di benua lain seperti Europe lah. Betul. Nak bersaing dengan satu kuasa besar lagi memerlukan satu perancangan yang jelas. Apapun ruang kita agak terbatas sikit. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Timbalan Menteri atas kesudahan bersama kami hari ini, Yang Berhormat Datuk Hamid Saji Samuri dan juga Tuan Syed Nabil atas kesudahan juga bersama kami. InsyaAllah kita akan terus memperkemaskan lagi dan juga memberikan lebih spesifik tentang kesediaan keterujaan juga apa sahaja yang kita boleh bangkitkan bila menyentuh perihal Malaysia bakal menjadi pengerusi ASEAN 2015.